بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka min Allahi zahirun alayhim ma dumta ala dhalik, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, ada seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni. Satu orang laki-laki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada adik-beradik. Aku cuba untuk hubung silaturahim dengan depa, tapi depa nak putus silaturahim itu. Ini ada satu orang sahabat, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu ke Nabi. Dia kata, aku ada adik-beradik, tapi masalah adik-beradik aku ni, bila aku jumpa, aku nak jaga hubungan silaturahim, tapi mereka nak berkelahi. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku cuba buat baik dekat mereka, tapi mereka buat benda-benda buruk kan. Aku cuba nak buat baik, mereka tunjuk mereka tak suka ke aku cuba nak buat baik. Aku pergi rumah mereka, aku buat-buat tangan, aku pergi buat manik mulut, cakap dengan mereka. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka duk cari pasal nak jadi tak elok antara aku dengan mereka. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku cuba untuk sabar terhadap perbuatan mereka ni. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka anggap perbuatan aku duk sabar dengan kejahatan mereka ni sebagai bodoh. Mereka buat macam-macam kat aku, mereka bagi sakit hati aku, mereka macam-macam benda tak elok mereka buat kat aku duk tunjuk kata aku sabar. Rupanya kesabaran aku ni mereka anggap aku bodoh, dia kata. Dia pergi mengadu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab balik. Nabi kata, la in kunta kama qulta. Nabi kata, kalau betul lagu yang hang kata,
Kalau betul lagu macam kata tak ni, kamu buat baik dengan mereka, mereka buat tak elok ke kamu, kamu pergi nak rapat dengan mereka, mereka renggang dengan kamu sabar dengan perbuatan mereka, mereka kata kamu bodoh. Kalau betul lagu kamu kata tadi, faka'annama tusifuhumul malla, maka seolah-olahnya kamu telah bagi kepada mereka ni sepotong abu panas. Nabi kata al-malla maksudnya bara api panas. Kalau betul macam kamu kata tadi, kamu cuba baik dengan mereka, mereka tak suka ke kamu pergi ziarah mereka lari daripada kamu buat sabar atas perbuatan mereka kata kamu bodoh. Kalau betul macam yang kamu kata ni, maka seolah-olahlah kamu dah bagi ke mereka ni sepotong bara api panas. Maksudnya ialah kamu telah menyebabkan mereka jadi makin berdosa. Mereka putih silaturahim tu berdosa. Orang pi nak buat baik, mereka duk tunjuk mereka tak mau nak baik, bertambah dosa. Maka dosa tu diumpamakan macam sepotong bara api panas. Begitu. Kata Nabi, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala zalik. Kata Nabi SAW, maka sentiasalah Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kamu selagi mana kamu kekal macam yang kamu duk buat tu. Mereka tak mau terima kamu buat baik pun kamu buat baik juga. Kamu hemoi, kamu tunjuk kata kamu tak ambil hati perbuatan mereka. Mereka tunjuk mereka tak suka ke kamu. Kamu tunjuk kamu suka kat mereka. Kalau sekiranya kamu tetap dengan perbuatan macam tu, maka selama tu Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kamu. Kamu tak usah takut. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi. Barang siapa teringin supaya Allah luahkan rezeki dia, dan barang siapa teringin supaya Allah panjangkan umur dia. Siapa teringin supaya Allah luahkan rezeki dia, dia dapat rezeki murah. Dan siapa teringin supaya umur dia panjang, Nabi kata falyasil rahimah, maka hendaklah dia jaga hubungan silaturahim dengan orang-orang yang sama seagama dengan dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan puasa 2 minggu lagi. Bulan puasa ni adalah bulan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata awwaluhu rahmah wa awsaquhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Atau kama qala. Nabi kata bulan puasa ni bahagi 3. Awwaluhu rahmah. Bahagian pertama puasa, sepertiga yang pertama puasa itu dijanjikan rahmat, belas kesian, kasih sayang oleh Allah. Wa awsaquhu maghfirah. Bahagian tengah puasa, masa 10 hari yang kedua puasa itu maghfirah, Allah janji keampunan dosa. Wa akhiruhu, dan bahagian yang ketiga daripada bulan puasa itu itqun minan nar. Tuhan janji, Tuhan bebas dia ni, lepas dia daripada api neraka. Maka tidak semua orang puasa akan mendapat apa yang disebut oleh Nabi SAW itu, melainkan orang yang puasa dan dia menjaga kehendak-kehendak yang ada di dalam amalan puasa itu. Di antara kehendak yang mesti kita jaga dalam bulan puasa tu, jaga hubungan silaturahim. Jangan ada sepanjang bulan puasa ni, jangan ada kita jadi masa muka dengan siapa-siapa,
Jangan ada kita jadi bergaduh dengan siapa-siapa. Jangan ada kita ni duduk jadi pasal dengan siapa-siapa. Jangan kita ni ada masalah dengan siapa-siapa. Sepanjang bulan puasa ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke kita apa yang Allah janji, apa yang Nabi SAW janji dalam hadis-hadis dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 162. Muka surat 162, kita masuk bab fil madhi yusibut thawb. Iaitu bab yang menyatakan madhi kena kain. Kita dah pun bincang pada bulan lepas perbezaan di antara air mani dan air madhi. Malam ni dia nak tengok pula perbincangan lanjut tentang air madhi. Iaitu kata dia bab fil madhi yusibut thawb. Air madhi terkena kain. Apa hukum dia? Kata dia bab pada menyatakan madhi kena kain. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, maka mengetahuilah kita madhi itu najis. Dia kata air madhi, air yang mendahului sebelum keluar mani, maka air itu najis. Dia kata hadisnya an Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu qala kuntu alqa min al-madhi shiddatan wa ana'an fa kuntu ukthiru min al-ghusl. Diriwayatkan daripada Sahl bin Hunayf, kata dia adalah aku telah jumpa dan merasai dari sebab madhi itu akan kepicikkan dan juga kelelahan yang tiada seorang jumpa seperti aku. Ini seorang sahabat Nabi. Satu orang sahabat Nabi, nama dia Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ni masalah. Dia ni syahwat nafsu kuat sangat. Sahal bin Hunayf ni dia ada masalah. Masalah dia ni nafsu kuat. Maka sesuai dengan dia ni satu orang yang terlampau kuat nafsu, air madhi dia ni kira duk keluar tak berhenti. Oh, ni masalah dia. Oh, perempuan lintas depan sikit pun masalah ke dia. Dia tak boleh. Bagi dia itu masalah dia. Kerana selalu keluarnya madhi itu. Mudah sangat dia ni. Tak boleh tengok orang tu jadi pasal, tengok orang ni jadi pasal. Ini Sahal bin Hunayf. Maka adalah aku membanyakkan daripada mandi. Maka dia ni tak tahu hukum tentang mandi. Dia duk ingat mandi macam mani. Dia duk ingat macam tu. Jadi bila keluar mandi, dia pergi mandi. Bila keluar mandi, dia pergi mandi. Kecut jari dengan duk mandi. Yang kata Sahal bin Hunayf ni. Dia kata, yakni apabila keluar sahaja mandi, maka mandilah aku. Oleh kerana sangka aku wajib mandi apabila keluar. Dia duk sangka lagu tu. Tadi saya cakap, kita pula masyarakat kita lah banyak jenis tak erti hukum ni. Bila dia tak erti, dia mula duk torah hukum dia sendiri. Bila dia torah hukum dia sendiri, jadi susah ke dia. Kan? Dia tak erti. Bila tak erti, dia duk main sangka-sangka lah. Dia sangka, lagu ni tak boleh kot, lagu ni tak boleh kot, lagu ni. Jadi masalah ke dia. Kan? Macam orang sakit, tangan simen. Dia tak mengaji, dia tak tahu macam mana nak selesai masalah tangan patah yang bersimen. Dia tak erti. Maka bila dia tak erti, dia kira tangan semen tak semayang langsung. Tak semayang langsung, masalah. Jadi susah ke dia. Sedangkan Islam dah bagi tahu tangan semen ke apa ke, anggota wuduk berbalut ke apa ke, kena semayang. Dan semayang yang dibuat semasa anggota badan kita, anggota wuduk kita berbalut, semayang tu sah dan tidak perlu qada. Dia tak erti sebab tak mengaji. Dengan kerana tak erti, dia tak semayang. Kerana tak semayang, dia berdosa. Dan kerana tu esok bila baik esok sekali nak qada, kalau sekiranya balut badan, tangan dia bersimen 2 bulan punya semayang dia nak kena qada. Jadi susah dia. Punca kerana tak erti.
Demikianlah halnya ada manusia yang macam ni. Sahabat Nabi dulu pun macam tu. Dia ni suka keluar air mazi. Bila keluar, dia duk sangka keluar mazi macam keluar air mani. Dia duk sangka macam tu. Bila dia sangka macam tu, tiap-tiap kali keluar air mazi, tiap-tiap kali dia mandi. Ini menjadi susah pada dia. Kata dia, fazakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhu anhu. Dia kata, maka aku sebutkan perkara yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi mengadu ke Nabi lah masalah dia ni. Yang ni kataku kepada Nabi adalah aku satu orang yang amat kuat keluar air ingin. Dia kata, air mazi tu. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni masalah. Dia kata, saya ni suka sangat. Dia kata, duk keluar air mazi. Dia kata. Dan tiap-tiap kali keluar air mazi, maka aku mandi. Maka amatlah berat yang demikian itu ke atas aku. Dia pergi mengadu ke Nabi, dia kata, susahlah saya macam ni. Dia kata, mandi ni sehari sampai berapa kali tak? Begitu. Dan langsung aku tanya hukum dari sebab mazi itu akan Nabi SAW bagaimana memperbuatnya. Dia pergi tanya Nabi, jadi macam mana kes saya ni? Mudah sangat keluar air mazi, macam mana kes saya ni? Adakah saya kena mandi tiap-tiap kali keluar air mazi? Begitu. Faqala innama yajzika min zalikal wudu. Maka sabda Nabi SAW, hanya sahaja memadai akan dikau daripada yang demikian itu, yang ni daripada keluar mazi itu, mengambil air semayang je. Kerana mazi membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Nabi kata lain kali, kalau keluar air mazi, nak buat satu sekali, pergi basuh. Pergi basuh, bagi bersih, bagi cuci, ambil air semayang. Selesai masalah. Tak payah mandi. Kerana yang keluar itu mazi, bukannya mani. Begitu. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Maka kata dia, ya Rasulullah, bagaimana hamba buat dengan mazi yang kena kain hamba daripadanya? Dia kata, okey, satu benda clear dah. Kalau keluar air mazi, kita cuma perlu basuh dan pergi ambil air semayang. Tidak payah mandi. Clear. Yang kedua nak tanya, dia kata air mazi kalau kena kain. Macam mana pula cerita dia? Maka haraplah hamba akan tuan hamba memberi fatwanya. Kata dia, qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi thawbak hatta tara annahu asaba minhu. Maka sabda Nabi SAW, memadai akan dikau ambil secebok tapak tangan daripada air, maka engkau percik dengannya akan kain engkau sehingga bahawasanya mengenai ia daripadanya. Nabi kata kalau kena kain, ambil air, basuh tempat yang kena tu. Maka kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Jadi daripada hadis ini dapat difaham bahawa air mazi najis. Bila kena kain, tempat yang kena tu mesti dibasuh dengan air. Begitu. Masalah, dia kata mazi dan hukumnya kena ke kain. Ni dia nak detail lagi. Dia nak halusi lagi. Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada mazi yang kena kain. Maka kata setengah daripada ulama tidak memadai melainkan basuh. Dan ialah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dia ada perbezaan pendapat ulama. Ada mazhab dia kata memadai pakai percik aja. Tempat yang kena tu ambil air percik aja. Kira bersih dah. Macam mana kaedah mencuci najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis budak lelaki-lelaki kecil hak tak makan apa lagi, melainkan hanya susu ibu saja. Kan budak lelaki-lelaki kecil baru beranak, dia tak makan benda apa pun melainkan susu ibu. Kalau dia kencing, air kencing dia najis mukhaffafah, memadai dengan ambil air percik aja. Tempat yang kena kencing tu sudah dianggap bersih. Maka sebahagian ulama kata mazi hukum dia macam tu, ambil air kencing pi aja, percik sikit aja kira bersih. Tapi Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh. Tak boleh percik, tapi kena basuh tempat yang kena tu. Kain yang kena mazi mesti dibasuh, saya kata. Dan kata setengah mereka itu memadai akan dia percik.
Dan kata Ahmad, aku harapkan, yakni aku kuatkan fikir atasku bahawa memadai akan dia oleh basuh dengan air. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dia kata aku lebih suka kalau sekiranya basuh, jangan percik. Pasal apa timbul perbahasan ni? Pasal dalam hadis tadi. Hadis tadi Nabi SAW kata, memadai kamu ambil air secebok dalam tapak tangan kamu, kemudian kamu percik, fatandahu bihi. Fatandahu maksud percik. Maka sebahagian ulama pegang pada hadis ni, dia kata percik dah cukup. Tapi sebahagian ulama yang lain dia kata percik tak cukup, kena basuh. Pasal apa? Pasal ada hadis lain Nabi suruh basuh. Begitu. Baik. Yang ni kita buat kesimpulan, maka air mazi kalau kena pakaian, tempat yang kena itu mesti dibasuh. Begitu. Masalah, dia kata mazi dan wadi dan lainnya. Ni pula satu lagi. Dia ada mani, dia ada mazi, dia ada wadi. Mani keluar apabila syahwat memuncak. Itu kita baca bulan lepas. Mazi keluar masa kita mula rasa syahwat tu, dia keluar dulu. Sifat-sifat dia dah dibincangkan bulan lepas. Satu lagi dia panggil wadi. Wadi ni dia keluar kalau orang buat kerja kuat. Orang jenis buruh binaan, kasang ni duk angkat semen sebantai-sebantai, duk naik pergi tingkat atas, angkut batu besar dan sebagainya. Dia keluar satu jenis ayam. Ayam tu dipanggil wadi. Dia keluar bukan kerana syahwat, bukan kerana nafsu, bukan kerana keinginan. Dia keluar kerana orang ni kerja terlampau kuat. Dia keluar ayam tu dia panggil wadi. Begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um pada babul mani, tiap-tiap yang keluar daripada zakar, daripada basahnya, sama ada kencing ataupun mazi ataupun wadi atau barang yang tiada dikenal ataupun yang dikenal, maka semuanya najis melainkan mani. Dia buat kesimpulan macam tu. Imam Syafi'i kata apa juga benda yang keluar daripada kemaluan, apa juga benda, mani saja yang tidak najis, yang lain semua najis. Dia keluar kerana nafsu ke, dia keluar kerana kerja teruk ke, dia keluar kerana terkejut ke, apa ke, tak kira. Benda yang keluar daripada kemaluan selain daripada mani adalah najis. Imam Syafi'i buat keputusan macam tu. Dan tiap-tiap barang yang disentuh oleh lain daripada mani, daripada barang yang keluar daripada zakar, kena di kain ataupun di tubuh atau lainnya, maka ia itu najis. Saya kata apa juga benda yang keluar selain daripada mani, kalau kena kain, maka tempat tu bernajis, mesti kena basuh. Begitu. Dan bermula sedikit ataupun banyaknya sama je. Dia kata sedikit ke banyak ke, pergi basuh. Dia kira macam tu. Maka jika yakin seseorang akan kenanya, nescaya membasuh ia akan dia. Dan tiada memadai lain daripada yang demikian itu. Kalau dah yakin memang ada kena, dibasuh. Tak boleh buat lain daripada basuh. Tak boleh pakai lap ke, pakai percik air aja ke, tak boleh. Mesti kena basuh. Tidak basuh, maka dia anggap tidak bersih dari najis. Begitu. Maka jika tiada tahu akan tempat kenanya, nescaya membasuh dia akan kain semuanya. Kalau tak tahu kena tang mana, tak tahu kena tang mana, berasa macam merambu kena habis satu kain, tak tahu tang mana kena, dibasuh kain itu semua sekali. Macam tu. Dan jika tahu tempat tiada, dan jika tahukan tempat dan tiada tahu akan kadar mana tempat kenanya, nescaya membasuh ia akan tempat dan dilebihkan daripadanya. Kalau kita tahu tempat yang kena tu tapi kita tak tahu banyak mana kena, kita tengok tempat yang kena tu, basuh, ambil lajak sikit kawasan sekitar dia, basuh bagi habis, bagi bersih semua sekali. Tuan-tuan, ini dalam fiqh dia panggil ihtiyat. Ihtiyat maksudnya berhati-hati. Kita pergi rumah orang, nak semayang di rumah orang, kita pun tak tahu tuan rumah ni dia reti ke tak reti hukum fiqh apa tentang najis apa semua ni, dia reti ke tak reti. Kita duduk tengok dia, kita duduk nampak dia ni jenis orang tak mengaji. Kalau kita nak semayang di rumah dia, sebagai langkah ihtiyat, ambil satu selipar lah. Lepas ambil ayat semayang dalam bilik ayat, minta satu selipar bersih, pakai kasut selipar ni keluar pergi tempat, baru kita semayang. Sebab kita tak tahu dia ni dia reti ke tak reti. Ramai tuan-tuan orang tak reti ni, anak kecil berau kata pergi atas lantai rumah tu,
dia pakai ambil kain buruk lap-lap, kira clear. Kebanyakannya anak kencing draw ke tepi atas lantai tu, dia ambil kain buruk, dia lap, lepas tu dia ambil mop, dia rendam ayam, dia main tonyok dengan mop 2-3 kali, dia kira bersih. Bersih dari segi mata tengok tak ada najis, tapi dari segi hukumnya tempat tu bernajis. Dia panggil najis hukmi. Dari segi hukumnya masih ada najis. Sebab kaedah cuci najis ni, dia mesti ayam kena lalu di situ. Berau kata budak tu kencing, mula sekali ambil kain lap bagi hilang ain najis. Lepas dah hilang dah ayam kencing tak ada, ambil ayam satu timba, ayam yang bersih, jurus bagi mengalir ayam bersih di kawasan hak najis tu. Bagi mengalir, lepas tu baru lap lagi sekali. Baru dia anggap bersih dari segi hukum syarak. Kalau takat ambil kain buruk lap, lepas tu ambil mop main tonyok-tonyok sikit, tempat tu masih dia anggap bernajis. Saat lagi kita masuk pancung ambil air semayang, kita keluar, kita pijak tentu. Pak kita pijak, kaki kita lekat najis. Kita pergi naik atas sejadah semayang, kita bawa najis naik atas sejadah tu sekali. Semayang tidak sah, pasal anggota tubuh kita ada najis. Masalah tu. Berapa orang yang reti jaga benda ni? Berapa orang? Hak ramainya tak jaga. Anak kencing, cucu kencing, apa kencing, pakai lap bagi tak ada, bagi mata tengok tak ada, kira bersih. Macam tu aja. Inilah masalahnya. Maka akhirnya apa? Ibadat yang kita buat tidak sah. Kerana syarat sah sembahyang mesti bersih, suci anggota dan tubuh badan dan pakaian. Begitu. Baik, dia kata nescaya membasuh ia akan tempat dan dilebihkan daripadanya. Dan jika sembahyang dia pada kain yang kena najis itu sebelum daripada basuhnya, maka tahu ataupun tidak tahu, maka lazim atasnya ulang sembahyang itu. Kalau sembahyang juga dalam keadaan bernajis, sembahyang tu tak terpakai. Kena buat balik sembahyang yang kita buat. Begitu. Tajuk baru dia kata bab fil mani yusibut thawb. Iaitu bab pada menyatakan mani yang kena kain. Tadi mazi kena kain. Maksud dia apa? Maksud dia kena basuh. Pasal mazi itu najis. Lah ni kalau mani, ayat mani kena kain, macam mana cara dia pula? Ketahuilah saudaraku. Masuklah kita membicarakan hukum mani, najis ataupun tidak. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menunjukkan mani tiada ia najis. Ayat mani tak najis. Yang ni kita dah bincang bulan lepas pun. Kata dia, an Hammam bin Al-Harith qala ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم. Itu dia. Diriwayatkan daripada Hammam bin Al-Harith. Kata dia telah menjadi tetamu, menjadi dhaif akan Siti Aisyah oleh seorang yang menumpang tidur. Dhaif. Maka menyuruh Aisyah bagi orang itu selimut dengan kain selimut kuning yang diberikannya. Satu hari ada satu orang mai rumah Nabi, mai tumpang tidur di rumah Nabi. Satu tetamu sudah mai rumah Nabi nak tumpang tidur di rumah Nabi. Maka Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah tetamu mai tidur di rumah ni, dia bagi satu kain selimut untuk nak guna tidur malam tu. Bagi satu kain selimut kala kuning. Maka tidurlah laki-laki itu dalam selimut yang diberikan oleh Aisyah itu. Tiba-tiba dalam tidur dia mimpi ia jima. Tak senonoh punya tetamu. Dia pergi tumpang tidur rumah Nabi. Tidur malam tu baik punya gambar sudah mai kat dia. Murah bubuh habis kain selimut yang orang bagi dia guna tu. Benda nak jadi je tak? Benda nak jadi. Maka serta keluar mani mengenai kain selimut itu. Mimpi jima. Dalam tidur tu mimpi jima, merambut keluar air mani, habis kain selimut yang orang bagi guna tu. Apabila jaga ia, maka berhajat ia memulangkan kain selimut itu. Bangkit-bangkit pagi itu, astagfirullahaladzim. Dia kata, Allah. Dia kata nak bagi balik rumah. No. Dia kata, orang tahu aku tak senonoh. Masalah bagi dia. Kata hadis tu, fastahya an yursila biha wa biha atharul ihtilam. Maka kata hadis itu, maka sudahlah malu dia hendak mengirimkannya kepada Aisyah, nak bagi balik kain selimut tu segan. Kan? Padahalnya dengannya
kesan daripada mimpi. Kalau nak bagi balik Allah, Aisyah ambil lah, ni apa ni? Leceh kan? Nak buat balik lagi tak ada pula orang bagi selimut tu pakai tidur, duduk gulung pun ambil nak balik pula. Macam kita ada rumah nak tidur kan, bilik semua penuh, anak kita ramai apa semua, kita bagi Toto Narita bagi dia tidur, dia merah di atas Toto tu. Toto esok nak balik tu gulung Toto tu nak upi sekali. Kita kata, oh banyak cantik hang ni, aku bagi yang tumpang pakai dah, nak balai buat harta benda hang pula kata. Kawan ni bukan nak balai Toto tu, dia nak hantar kedai dobi, dia dah buat pasal atas Toto tu. Ini cerita ni, dia berlaku zaman Nabi SAW, berlaku benda macam ni. Benda ni jadi, Allah saja takdir benda ni jadi, nak bagi kita ni dapat satu pengetahuan. Begitu. Bukan kata sahabat Nabi ni tak senonoh. Dah. Dia ditakdirkan benda tu jadi oleh Nabi SAW dengan tujuan supaya kita lah ni bila baca hadis ni dapat pengajaran. Jadi dekat sahabat ni, pergi tumpang tidur rumah Nabi, kemudian mimpi gambar baik punya, habis kain selimut dia guna tidur tu. Jadi nak bagi balik ke Aisyah berasa malu lah, dengan kerana kain tu penuh dengan air mani dia. Kata dia, faghamasaha fil ma', faghamasaha fil ma'. Maka kata dia meminum, bukan meminum tu, ghamasa benam ni, rendam. Maka membenam, menyelam ataupun merendam ia akan dia di dalam air. Dia pun nak bagi balik, jadi payah, usung masuk pancung, rendam bagi basah abang semua. Buat lagu tu senang. Tengok dia nak buat lagu mana. Summa arsala biha, kemudian dikirimkannya kepada Siti Aisyah, yakni kepada tuan punya kain selimut tu. Dia rendam bagi basah semua sekali, lepas tu baru dia pergi serah dekat Aisyah. Apabila dilihat oleh Aisyah kain selimutnya basah, maka gempaklah ia. Aisyah pula. Aisyah tuan-tuan, kita kena ingat, Rasulullah wafat, Aisyah umur baru 18. Aisyah kahwin dengan Nabi ni umur 7. Umur 7 kahwin dengan Nabi. Umur 9 duduk serumah dengan Nabi. Dan duduk serumah dengan Nabi 9 tahun, Nabi pun wafat. Nabi wafat, umur Aisyah baru 18. Dia maknanya dia ni muda sangat, kebudak-budakan lagi. Bila dia bagi selimut orang pakai, tentu bagi balik basah lecun semua sekali, dia buat riuh. Kalau orang Pulau Pinang dia kata buat ramai, kan, buat ramai. Dia buat riuh. Ni apa ni, aku bagi selimut elok ni pasal apa basah? Dia buat gempak lagu tu. Maka gempaklah ia, dan ditanyanya kenapa kain selimut itu basah. Lah, dia kata ni hampir buat apa ni sampai basah kain-kain ni semua. Lalu orang tumpangan itu pun berkhabarkan mimpinya. Dia ni pun abang betul lah. Dia kata aku ceritakan hang betul-betul lah, dia kata. Faqalat Aisyah, lima afsada alaina thawbana, innama kana yakfihi ay yafrukahu bi asabi'i. Maka kata Aisyah, kerana apalah dicacatkan atas kami akan selimut kami dengan basuh ini. Hanya saja memadalah akan dia jika nampak maninya kena di kain, maka disentalkan dengan jarinya. Aisyah kata lah, yang hampir buat lagu ni karut betul. Kalau betul kata kain selimut ni kena air mani ni bukan najis, memadai dengan kikih buang dengan jari gitu aja, tak payahlah pergi basuh. Dia kata yang hampir rendam basuh ni apalah hang ni. Aisyah kata lagu tu dekat dia. Begitu. Dia kata wa rubbama faraqtuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i. Dan berkali-kali dia kata aku sendiri telah menyental mani yang kena kain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jari aku. Aisyah kata biasalah, kadang-kadang Nabi pun air mani Nabi lekat di kain, aku kikir-kikir buang dengan jari aku, dengan kuku aku aja. Bukannya najis sampai mesti dibasuh sebagaimana perbuatan kamu itu. Aisyah kata tak payah basuh, mani ni dia bukan najis, memadai dengan kikir buang kesan-kesan tu sudah cukup, kain itu masih dia anggap suci lagi. Aisyah kata begitu kat dia. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah dia kata mani kena dikain apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan ialah
yakni sebagai dalam hadis. Masalah itu perkataan yang ketiadaan seorang daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka daripada segala fuqaha. Seumpama Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad dan Ishaq, dan kata mereka pada mani yang kena kain itu memadai oleh sental sahaja, dan jika tiada membasuh ia sekalipun. Bukan kata seorang ulama yang mengatakan begitu, bahkan ramai sahabat-sahabat Nabi pun yang kata begitu. Mani bukan najis, maka tidak perlu basuh, memadai dengan kikih dengan jari saja sudah cukup. Begitu. Baik, kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan bermula mani tiada najis. Sekiranya ditanya orang, jika tiada najis, mengapa disental atau disapu sebagaimana tersebut dalam hadis itu? Kalau orang tanya pula, kalau dah kata mani ni bukan najis, dah dia kena kain piduk kikir buang buat apa, dah tak najis, biar-biarlah di situ. Kalau orang tanya macam tu, dia kata jawabnya, disental ataupun disapu itu menurut sebagaimana menyental hingus atau ludah ataupun tanah selut yang lekat di kain. Jawab macam tu. Bila air mani kena kain, kita piduk kikir buang tu bukan kerana najis, tapi kerana dah lekat benda tu, benda tak elok, dah lekat kita kikir buang lah. Macam kain kita kena selut, takkan nak biar selut tu berselepek di kain tu, mestilah kita sapu-sapu selut tu buang, walaupun selut itu tidak najis. Kita tak maulah benda tak elok duk bertempel lekat di kain. Maka piduk kikir buang benda ni bukan menunjukkan dia najis, tetapi nak tunjuk kata kita tak suka benda-benda yang tak elok lekat di kain kita. Itu saja jawab dia. Baik, dia kata maka sesuatu daripada makanan seperti dudul, dia kata dudul lah, dalwa lah, dudul lah kan? Dia kata maka sesuatu daripada makanan seperti dodoi ataupun nasi ataupun sebagainya yang melekat di kain, maka tidakkah disental dan disapu? Dia kata bukan kata yang mani lekat di kain aja kita nanti kikir buang. Kalau lekat pelantar majrin lekat di kain pun kita nanti duduk kikir buang. Kikir buang pelantar majrin bukan makna dia najis. Yang mani lekat di kain aja kita nanti kikir buang. Kalau lekat pelantar majrin lekat di kain pun kita nanti duduk kikir buang. Kikir buang pelantar majrin bukan makna dia najis, tapi makna kita tak mau biarlah kain kita bertempel dengan benda-benda ni semua. Dia kata begitulah juga mani disental, disapu daripada kain kerana nak membersihkan benda yang melekat, bukan kerana dia najis. Dia kata. Dan oleh itu, sekiranya sembahyang seseorang padanya sebelum bersental bersapu, maka tidak ada apa-apa. Kalau kain yang kita pakai sembahyang tu ada kesan air mani, tak ada apa-apa. Sembahyang sah macam biasa kerana dia bukan najis. Begitu. Dan tiada ia menajiskan sesuatu daripadanya dan daripada air dan lain. Dia tak menyebabkan kain yang kena dia tu jadi kain yang terkena najis. Begitu. Masalah mani dan perselisihan ulama pada sucinya. Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama pada suci mani Adam itu. Maka telah berjalan Imam Malik dan Abu Hanifah kepada mengatakan najis. Mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, dia kata yang mani najis. Dia kata macam tu. Melainkan bahawasanya Abu Hanifah telah berkata ia memadai pada menyucikannya ialah sentai apabila ada ia kering, dan ialah riwayat daripada Ahmad bin Hanbal. Cuma bezanya dia kata benda tu najis, tapi kalau dia kering kita kikih buang aja, tak payah basuh. Tapi mani najis. Kalau mani yang masih basah, najis. Kalau dia dah jadi kering, dia jadi tak apa pula, boleh kikir buang. Itu pendapat dia. Dan kata Imam Malik, pasti basuh sama ada kering atau basah. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik dia kata tak peduli, kering ke basah ke apa ke, dia kata air mani najis, mesti kena basuh. Dia kata macam tu. Dia kata dan jikalau mana tadi? Dan ialah riwayat daripada, dan kata Malik pasti basuh sama ada ia kering ataupun basah. Dan kata Imam Al-Hasan, jikalau dibawa sembahyang mani pada kain, maka tidak dituntut kembali sembahyang.
Dia kata, maksudnya tak najis. Dan jikalau banyak sekalipun. Dan jikalau kena di badan, dibawa semayang, nescaya diulang semayang jika sedikit sekalipun. Kena badan, tak apa. Dia kata, kalau kena kain, kena ulang semayang. Yang ni pendapat-pendapat yang zahir. Yang berbagai-bagai. Kita kira satu je. Dalam mazhab Syafi'i, mani kalau sekiranya kena pakaian, dia bukan najis. Maka tidak payah basuh, memadai dengan kikih buang saja. Kalau tak mau kikih, pakai juga di semayang. Semayang kita sah. Itu saja. Baik, tengok bawah tu. Masalah, dia kata mani perempuan. Bolehkah mani perempuan dan bolehkah makan mani? Dia punya tak ada benda nak makan. Kan? Tak ada benda nak makan. Hidup minum, hidup makan air mani. Macam tak senonoh sekali macam tu. Kan? Macam orang bila tanya kan. Dia kata, Ustaz, babi laut boleh makan? Tidak, Allah kata. Babi laut apa pula? Dia kata orang ada jumpa dulu. Tengah laut ada babi. Dia kata. Kan? Dia hanya ada di kawasan laut dalam saja. Di lautan Pasifik, lautan Hindi, apa semua, laut dalam tu, Atlantik, apa semua, ada. Menatang macam babi, tapi hidup dalam air. Jadi oleh kerana rupa parah dia macam babi, maka panggil dia babi laut. Dia tanya kita, dia kata babi laut boleh makan tak? Kita tanya dia balik, tak ada benda lain takkan nak makan. Dalam menatang tu nak jumpa pun payah. Kan? Baru jumpa aja. Berapa lama dah umur dunia ni, baru orang jumpa. Sekok tu pun ambil gambar sampai kelam biji mata babi tu. Ambil gambar pasal ni menatang spesies yang baru ditemui. Dia main duk tanya, dia kata boleh makan tak babi laut tu? Tu tanyalah, kata makan hal lain pun banyak lah. Tu tanyalah yang tu. Tak saja nak tahu hukum, tu dah duk tahulah. Kan? Tu dah duk tahulah hukum-hukum macam tu kan. Pasal kita pun nak jawab tak tahu. Kan? Kita pun nak jawab tak tahu kan. Tak ke boleh, tak ke tak boleh lagu mana ke kan. Dia ada lah ciri-ciri binatang yang halal dimakan dengan ciri-ciri binatang yang haram dimakan tu ada lah. Hak tu kita boleh lah abang. Kalau sekiranya pasti. Yang pertama, dia bukan babi dan bukan anjing dan bukan keturunan keduanya. Satu. Kemudian yang kedua, dia ada ciri-ciri. Dia tidak ada ciri-ciri binatang yang haram dimakan. Seperti dia binatang bisa ke apa ke semua. Ada taring ke, dia jenis tangkap menyambak ke apa ke semua. Kalau tak ada ciri-ciri itu semua boleh makan. Kita kata itu lagi dia salah faham pula. Dia kata ustaz ni pergi kata babi boleh makan pula dah. Masalah kan lah, kita kata pergi makan yang lain. Kita kata, kita tanya yang tu. Kan, tanya benda-benda susah kan. Saya kata dulu ada satu orang tua tu, saya mengajar masjid. Zaman awal-awal dulu. Baca tajuk ni lah, tajuk mani-mani ni. Dia tanya kita. Dia kata, ustaz betul ustaz ni jadi mani ni bukan najis Kita kata betul Sungguh ni, dia kata sungguh. Kan, dia tanya sungguh ni. Saya kata sungguh lah. Pasal ni hadis kita duk baca ni. Abang kata air mani tidak najis. Dia kata baiklah. Lah ni kalau kita himpun air mani bagi lebih daripada 2 kolak, boleh dah ambil air semayang. Apa orang tak tanya soalan macam tu. Tapi dah dia tanya. Saya kata kat dia. Dia kata dia orang tak tanya soalan tu. Dia tepuk lantai. Pum kata. Dia kata saya tanya jawab lah. Oh cengih. Saya kata lah macam ni. Saya kata pakcik balik. Pergi himpun bagi cukup 2 kolak. Mereka tanya saya abang hukum dia. Dia marah kita. Dia ingat dia seorang boleh marah kita. Kita boleh marah dia juga. Kan? Menasabah ke nak pergi duk kutip ayat mani sampai 2 kolak. Habis tu pergi nak ambil ayat semayang dengan ayat mani. Nak tanya ni biarlah tanya soalan yang menasabah. Tapi tanya soalan nak sudi orang. Tanya soalan nak bagi apa cerita. Mengaji kena jujur lah. Yang mengajar pun kena jujur. Yang mengaji pun kena jujur. Tapi tanya soalan macam tu kita tahu dia tak jujur. Saya kata kat dia pakcik. Dia pun dah pakcik dah tak ada dah. Nak pergi himpun 2 kolak macam mana. Kan? Balik himpun. Saya kata bagi cukup 2 kolak. Cukup mai tanya saya bagi jawapan dandan. Kata kat dia agak marah. Dia marah orang kampung tu sendiri bangkit. Dia kata ni hang nak mengaji, hang duduk, hang mengaji pergi balik. Dia pun marah dia, baru kena. Kita marah tak boleh lah, kita main mengajar kampung dia.
Orang kampung dia sendiri. Dia kata ni hang nak mengaji, hang buat cara nak mengaji, hang duduk, kalau tidak hang pergi balik. Dia kata. Tak kena lah cara tu kan, tak kena. Jadi benda-benda macam ni kan. Baik, ni pula dia kata mani perempuan, bolehkah makan mani? Dia kata bolehkah pindu hiruk air mani ni makan? Kata Imam Nawawi, bermula tafsil hukum mani itu sebagai dalam masalah tadi. Dan bagi kita Syafi'i ada qaul yang syaz lagi dhaif yang mengatakan mani perempuan itu najis. Ada satu pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, dia kata mani perempuan najis. Dia kata pendapat ini dhaif. Dan mani laki-laki tiada najis. Dia kata hak laki-laki tak najis, hak perempuan najis. Dan satu qaul lebih-lebih syaz lagi. Syaz ni maksudnya janggal, pelik. Lebih-lebih pelik lagi bahawasanya mani laki-laki dan perempuan itu najis. Ini pendapat yang lagi pelik dalam mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i mani tidak najis. Begitu. Maka yang betulnya kedua-duanya itu suci. Baik, yang muktamadnya mani baik laki-laki baik mani perempuan. Mani adalah suci. Itu yang muktamad. Dan adapun memakan mani yang suci itu padanya dua wajah bagi ashab kita. Bermula yang lebih zahir daripada keduanya tiada halal. Walaupun air mani ni tidak najis, tapi meminum air mani tidak halal. Tak boleh. Kerana ia barang yang diluati. Dia kata dia barang tak elok. Benda cemar. Begitu. Walaupun dia tidak najis, tapi tak elok. Sebab dia keluar daripada kemaluan. Begitu. Maka iaitu masuk ia di dalam jumlah segala yang busuk-busuk. Lagi diharamkan dia ke atas kita. Jadi maksud dia apa? Minum air mani itu haram. Tak boleh. Walaupun dia tidak najis. Tak boleh. Begitu. Masalah mani binatang dan hukumnya. Kata Imam Nawawi, bermula mani segala binatang yang lain daripada anak Adam. Setengah daripadanya ialah mani anjing ataupun mani babi ataupun mani binatang yang beranak daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Maka mani itu najis dengan tiada khilaf. Kalau sekiranya mani ini mani binatang yang haram, anjing, babi ataupun keturunan yang terhasil daripada anjing dan babi, maka mani binatang ni haram. Dan binatang lain daripada itu pada maninya ada tiga wajah. Bermula yang asah bahawasanya ia suci. Lain daripada anjing, babi dan keturunan dia, mani kambing misalnya, mani kambing suci, dia kata. Sama ada binatang itu dimakan ataupun tidak, ataupun binatang hak jenis orang tak makan dia pun dia lain daripada anjing dan babi, air mani dia suci. Suci maksudnya tidak najis. Begitu. Dan keduanya, pendapat yang kedua bahawasanya najis sama ada dimakan binatang itu ataupun tidak. Pendapat kedua kata mani binatang semua sekali najis. Itu pendapat kedua. Dan pendapat ketiga dia kata mani yang dimakan dagingnya itu suci dan mani yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Itu pendapat ketiga. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah dia kata basah faraj perempuan suci ataupun tidak. Orang perempuan dia ada mengeluarkan air apa semua ni, air yang keluar daripada dia ni, air ni suci ataupun tidak. Dia kata Imam Nawawi dengan hadis dalam masalah itu dalil bagi satu jemaah daripada ulama atas suci basah faraj perempuan itu. Ada pendapat mengatakan ayam yang terhasil daripada faraj perempuan ni, ayam itu bersih, suci, dia kata. Dan padanya ada khilaf yang masyhur di sisi kita dan lainnya. Dan yang azharnya suci. Itu dia. Dalam mazhab Syafi'i, ayam yang keluar daripada faraj perempuan sebelum berlaku persetubuhan, maka ayam itu dalam mazhab Syafi'i dia kata suci. Begitu. Dan bergantung segala orang yang mengambil hujah dengan ini hadis dalam masalah itu dengan kata mereka. Bermula mimpi jima' itu mustahil pada hak Nabi SAW. Ini hujah dia. Dia kata Nabi ini mustahil lah jadi macam kita. Kita ada duk mimpi karut-karut. Nabi dia tak ada mimpi karut. Nabi kalau mimpi semua mimpi betul. Nabi tak serupa kita. Nabi kalau mimpi semua betul. Tak macam kita. Kita kalau mimpi ni tak tentu. Kadang betul, kadang tak betul. Kadang merapu langsung, kadang-kadang tak boleh tentu.
Maka Nabi SAW dia kata mustahil. Dia kata Nabi mimpi jima. Mustahil dia kata. Pasal apa? Kerana mimpi jima itu setengah daripada main-main syaitan. Akan benda-benda ni adalah daripada buayan syaitan. Mustahil Nabi akan mimpi benda-benda ni hasil daripada kacau syaitan. Mustahil dia kata. Kalau begitu, mani yang kena di kain Nabi, yang disental oleh Siti Aisyah, seperti yang tersebut dalam hadis tadi, bukanlah ia daripada mimpi. Bahkan ia daripada jima. Dia kata kalau macam tu, Aisyah kata dia beberapa kali tadi hadis tadi ni. Hadis yang satu orang tetamu mai rumah Nabi, tumpang tidur, Aisyah bagi kain selimut. Malam tu dia pergi mimpi, habis air mani kena kain selimut tu. Lepas tu dia pun nak bagi balik kain selimut tu, dia segar, dia pergi rendam dalam air, bagi basah dulu baru dia bagi. Aisyah pun dah naik gempak. Apa ni dia kata, ni aku bagi kain keang kering, hang bagi balik basah. Dia pun tak ada arah, abang betul lah. Semalam dia kata aku mimpi sehingga menyebabkan keluar mani. Maka kain selimut ni habis kena air mani, aku pun segan, aku pergi rendam dulu kain. Aisyah dikata kat dia, apalah kamu pergi buat macam tu? Dia kata, kerana mani bukan najis. Bahkan Aisyah kata, kain Nabi sendiri yang kena mani, aku kikih-kikih dengan kuku saja. Lepas tu kain tu Nabi pakai balik untuk semayang. Baik, ini perbahasan dia. Kain Nabi kena mani. Mani yang kena kain Nabi itu, mani itu daripada mana? Adakah daripada mimpi? Maka golongan ni dia kata tak. Dia kata Nabi tak akan mimpi. Yang mimpi itu sampai keluar mani. Nabi tak akan mimpi. Kerana mimpi keluar mani ini adalah hasil daripada kacau syaitan. Jadi maknanya air mani yang kena kain Nabi itu adalah air mani yang terhasil kerana jima' Nabi dengan isteri dia. Itu alasan dia. Maka manakala mani yang kena kain Nabi itu daripada jima', nescaya tak dapat tidak melalui mani itu atas tempat basah lubang kencing perempuan itu. Dia kata, keluar ia daripada farajnya. Maka jikalau basah faraj perempuan itu najis, nescaya jadilah najis mani itu dengan sebab lalunya. Tuan-tuan boleh faham? Itu ceritanya. Saya pun tak kuasa nak terang lebih-lebih tentang benda tu. Okay? Tuan-tuan boleh faham benda tu. Tak terang dia tak faham pula. Saya baca aja lagi sekali. Kan? Dia kata baiklah ni, Aisyah kata kain Nabi biasa kena air mani. Air mani yang kena kain Nabi, Aisyah pakai apa? Pakai garu-garu dengan kuku dia saja. Bagi keluar puping-puping tu semua. Baik, air mani tu air mani Nabi. Air mani Nabi ni dia kata dah dikena faraj isteri dia. Kemudian air mani itu keluar balik kena kain. Kalau air yang ada di faraj isteri itu najis, dia kata mani bila bercampur dengan dia kena kain, kain itu jadi najis. Tapi pasal apa mani yang kena kain Nabi tidak dianggap najis? Sebaliknya memadai dengan garu-garu dengan kuku saja kain itu boleh dipakai semayang. Maka dia kata keadaan ini menunjukkan air basah pada faraj orang perempuan itu tidak najis. Dia kata. Dia terang macam tu. Nescaya dia kata tak dapat tidak melalui mani atas tempat basah lubang kencing perempuan itu, keluar ia, mani itu keluar balik daripada faraj perempuan. Maka jikalau basah faraj perempuan itu najis, nescaya jadi najis mani itu dengan sebab lalunya. Dia kata. Dan tiada dibenarkan dia oleh Nabi di kainnya. Tiada dibiarkan dia oleh Nabi di kainnya. Dan nescaya tiada memadai dengan bersental sahaja. Maka dengan itu menunjukkan basah faraj perempuan itu tidak najis. Itu hujah dalam mazhab Syafi'i. Dia kata macam tu. Baik, maka dijawab oleh orang yang mengatakan najis basah faraj perempuan itu dengan dua jawapan. Yang pertama, dia kata tiada mustahil atas Nabi SAW mimpi keluar mani. Ini satu jawapan. Dia kata pasal apa pula Nabi pun manusia macam kita. Maka Nabi pun kalau kita boleh bermimpi, mimpi sampai keluar mani, Nabi pun tidak mustahil boleh mimpi keluar mani. Itu hujah dia.
Dia kata dan keadaannya mempermain-mainkan oleh syaitan itu pun mustahil juga. Bahkan mimpi keluar mani pada Nabi SAW bukan ia daripada permainan syaitan. Tetapi ia adalah tumpahan ataupun limpahan daripada lebihan maninya pada satu waktu. Dia kata bukan soalnya Nabi ini diganggu oleh syaitan dalam tidur sampai keluar mani. Tetapi keluar mani daripada Nabi itu adalah sunnatullah. Adalah satu benda yang biasa dilalui oleh orang laki-laki. Itu hujah golongan yang mengatakan air yang keluar daripada faraj perempuan itu najis. Dia kata, maka mani yang kena kain Nabi itu adalah mani yang hasil daripada mimpi. Maka dengan kerana itulah dia suci. Tapi kalau mani yang dah masuk dalam faraj perempuan, dia keluar balik kena kain, itu najis. Pasal mani sudah bercampur dengan air yang keluar daripada faraj perempuan. Maka mani itu sudah bercampur dengan air najis, dia jadi najis. Itu hujah golongan kedua. Dia kata dan satu lagi alasan dia bahawasanya harus keadaan mani hasil dia dengan yang dahulu daripada jima. Maka gugur daripada suatu atas kain. Dan ada pun berlumuk ia dengan basah faraj, maka tiada ia atas kain itu. Dia kata, baiklah ni macam ni tuan-tuan. Untuk selamat, basuhlah. Dan negeri Arab ni mereka berkira sikit. Ayam, pasal mereka ayam tak ada. Jadi nak basuh, nak apa ni berkira sikit. Negeri kita ni ayam jenuh. Bila dia tu kena ayam macam ni dan sebagainya, daripada kita nak pakai semayang dalam keadaan hati jadi syok. Kan? Basuhlah. Ambil kain pelekat lain lah. Kan? Pakai kain pelekat lain, patut dibasuh pun. Begitu. Kan walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i dia kata air yang keluar daripada faraj perempuan itu suci. Imam Syafi'i pendapat macam tu. Baik, tajuk baru dia kata bab ghuslul mani minas thawb. Membasuh mani daripada kain. Ketahuilah saudaraku telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis yang menunjukkan sayogia basuh mani yang kena kain. Kata dia an Aisyah annaha ghasalat maniyan min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya membasuh ia akan mani. Yakni sunat pada Syafi'i dan wajib pada Maliki. Daripada kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Bahkan Aisyah biasa juga. Kain Nabi kena mani, Aisyah pergi basuh kain itu. Biasa juga macam tu, dia kata. Masalah mani dan membasuhnya dan hukumnya. Kata At-Tirmizi dan bermula hadis Siti Aisyah yang menerangkan bahawasanya membasuh ia akan mani daripada kain Nabi SAW itu bukanlah ia berselisihan dengan hadis sental. Kerana bahawasanya jika sekiranya sental itu memadai sekalipun sebagai dalam mazhab Syafi'i, tetapi disunatkan bagi seseorang itu jangan beri orang nampak atas kainnya akan bekas-bekas ataupun kesan mani. Kerana yang demikian itu malu. Dia kata. Walaupun benda tu tidak najis, kalau tak basuh pun boleh pakai semayang, tapi duk pakai kain bertumpuk-tumpuk main semayang ni leceh. Kan? Orang belakang kita takbir-takbir, Allah syekh ni. Jadi leceh lah. Nampak kita ni jadi nampak leceh sikit. Kan? Kawan belakang tu pun tengok janggut dia kata tak sangka. Jadi dia fikir macam-macam belakang kita, jadi tak ada pasal jadi fitnah pula kepada orang yang semayang belakang kita. Dan jadi Aisyah radhiyallahu anha sendiri kadang-kadang walaupun kena mani, tidak najis, tidak wajib basuh, kadang-kadang dia tengok jugalah kalau banyak sangat ke apa ke dia basuh juga kain itu. Maka sunat basuh dia kata. Baik, tengok bab bawah tu bab fil junub yanamu qabla an yaghtasil. Ini ada kaitan. Dia kata bab pada menyatakan junub tidur sebelum mandi. Suami isteri yang bersama sebelum tidur. Maka sebelum dia lena dia dalam keadaan berjunub. Adakah dia kena mandi lala tu juga ataupun pagi esoklah baru mandi? Macam mana? Ketahuilah saudaraku telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu riwayat hadis yang menunjukkan Nabi ada tidur dalam junub. Kemudian diterangkan hadis ini salah ambil rawinya. Dengar hadisnya lebih dulu. Dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junubun la yamassu ma'an. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha,
Kata dia adalah Nabi SAW tidur dia padahal ia berjunub. Aisyah pernah cerita dia dengan Nabi malam tu bersama, lepas tu Nabi tidur lepas daripada bersama tu dalam keadaan berjunub. Maka tiada menyentuh Nabi akan air. Maksudnya Nabi tak pergi bancung pun. Nabi terus tidur macam tu aja. Kata At-Tirmizi, dan ini perkataan Sa'id bin Musayyab dan lainnya. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan oleh ketiadaan seorang daripada Siti Aisyah daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia mengambil wuduk sebelum tidur. Dia kata hadis tadi tu hadis yang dhaif. Dia kata ada hadis lain banyak lagi cerita kata Nabi SAW bila dia sama dengan isteri dia, sebelum dia tidur dia pergi pancung, basuh-basuh dulu bagi bersih, dia ambil ayat semayang dulu baru dia tidur. Itu hadis yang banyaknya. Hadis yang kata Nabi habis-habis bersama dengan isteri terus tidur, hadis tu adalah hadis yang ada masalah. Begitu. Maka inilah yang sah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq daripada Al-Aswad, dan telah diriwayatkan oleh Syu'bah dan oleh At-Tawri dan lainnya akan ini hadis daripada Abi Ishaq, dan memikir mereka itu hadis ini salah ambil daripada Abi Ishaq. Dengan perkataan Abu Isa At-Tirmizi itu dapat faham bahawa hadis Abu Ishaq yang sampai titihan ambilnya daripada Aisyah, yang ditanyakan hadisnya di atas itu telah diiktibarkan oleh orang-orang muhaddisin salah ambil, kerana adalah hadis Siti Aisyah yang asalnya panjang, maka direngkahkan oleh Abu Ishaq. Dengan kerana itu jadi tawaham akan Nabi tidur dengan tiada mengambil ayat semayang dulu daripada mandi junub. Sampai nak jadi waham, jadi syok orang ni, sampai jadi wah-wah orang. Betul kan Nabi ni habis-habis dia bersama dengan isteri dia pakai tidur lagu tu aja. Sampai orang tu ingat, takkan Nabi buat macam tu? Sebenarnya tak betul. Hadis tu potong sekerat, dia tak ambil penuh. Hadis asal tu panjang, dia pergi potong sekerat, dia pergi jadi tak betul. Sebenarnya Nabi SAW bila dia bersama dengan isteri dia, selepas tu Nabi akan pergi basuh bagi bersih, Nabi ambil ayat semayang baru Nabi tidur. Itu yang sebenarnya. Padahal hadis yang panjang ada mengandungi makna mengambil ayat semayang sebelum tidur kemudian daripada junub. Dia kata itu hadis asalnya. Bila potong, dia potong jadi tak betul. Tajuk baru dia kata bab fil wudu lil janbi idza arada ayyana. Bab fil wudu lil junubi idza arada ayyana. Iaitu bab pada menyatakan mengambil ayat semayang bagi orang yang junub apabila nak tidur. Ini hadis yang sebenarnya yang ni. Dia kata, ketahuilah saudaraku, apabila seseorang yang sudah berjunub, maka janganlah bawa tidur sahaja langsung. Bahkan maulah membasuh zakarnya, dan perempuan membasuh farajnya dahulu. Ini ajaran Islam. Lebih bersih begitu. Kemudian daripada itu ambil ayat semayang, langsung tidur laki isteri itu. Itu cara dia. Pergi basuh bagi bersih, ambil ayat semayang, baru tidur. Maka fasal ibadah yang demikian ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi hadisnya. Benda ni jadi ibadat. Imam Tirmizi ada bawa adalah hadis dia, yang menunjukkan tiada sayogia ditinggalkan ibadah itu. Hadis dia an Umar annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub qala na'am iza tawadda. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya telah bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hukum tidur berjunub. Kata dia, ya Rasulullah, adakah boleh tidur seseorang daripada kami padahal kami berjunub? Boleh tak boleh dalam keadaan junub tidur tanpa mandi wajib dulu? Jawab Nabi, na'am, boleh tidur apabila mengambil wudu dia. Nabi kata boleh, kalau tak mandi lagi pun tak apa, tapi ambil ayat semayang dulu baru tidur. Nabi kata macam tu. Kata At-Tirmizi, hadis Umar Al-Khattab itu lebih hasan satu daripada bab ini, dan dia lebih asah. Masalah tidur sebelum mandi junub dan hukumnya.
Wahai saudaraku, dengan hadis dalam masalah itu dan lainnya telah bersalah-salahan ulama pada tidur sebelum mandi junub. Kata setengah ulama wajib ambil air semayang kemudian tidur. Dan kata setengah ulama sunat ambil air semayang dahulu daripada tidur dalam keadaan berjunub. Kata At-Tirmizi, dan seperti dalam hadis pada masalah itu, perkataan yang bukan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Ramai orang yang kata sunat ambil air semayang dulu sebelum tidur. Tuan-tuan tengok muka sebelah. Itu semua dia duk hurai benda yang sama lagi lah. Tidur Nabi dengan berjunub dan bahasnya dia ulang perbahasan tadi. Baik, tengok hak bawah tu. Masalah dia kata jima dan makan tidur sebelum mandi junub. Yang ni dia lepas daripada dia berjunub, dia pergi makan, pergi minum, pergi apa semua macam-macam lagi. Kata Imam Nawawi, dengan hadis yang dalam masalah itu dan hadis-hadis riwayat dia dalam Sahih Muslim, menunjukkan harus bagi orang yang junub itu tidur dan makan dan minum dan jima sebelum mandi junub. Boleh, dia kata. Boleh satu orang yang dah berjunub dengan isteri dia, lepas junub tu dia nak pergi makan ke, dia nak pergi minum ke, dan dia boleh lagi second round pula dengan isteri dia. Dia kata ada pula boleh macam tu. Dan ini telah ijma' atasnya. Dan pada hadis dalam masalah itu menunjukkan sunat ambil wuduk dan membasuh faraj kerana hendak memperbuat 3-4 kerja itu. Tapi walau macam mana pun selepas hak mula tu pergi basuh, pergi ambil air semayang dulu. Itu nak makan ke, nak minum ke, nak jimak lagi dah apa ke, itu soalan. Dia kata istimewa pula hendak jimak orang yang tiada dijimaknya akan dia. Ini bagi orang nikah lebih kurang kan. Dia dah jimak dah isteri dia pertama ni, lepas tu pergi basuh-basuh apa, mandi, lepas mandi pergi rumah bini seorang lagi, jadi lagi satu di sana. Nakal macam tu. Dia kata maka takkitlah sunat membasuh zakalnya. Maka bagi kes yang macam ni, kes dia nak pergi jimak pula dengan isteri lain, yang ni lebih-lebih lagi disuruh basuh dulu. Disuruh basuh dulu. Dan sesungguhnya telah dinaskan oleh ashab kita bahawasanya makruh tidur dan makan dan minum dan jima sebelum mengambil wuduk bagi orang yang berhadas besar. Maka apabila mengambil wuduk ia, maka tiadalah makruh lagi salah satunya. Bila dah dibasuh, dah ambil ayat semayang, dia nak buat apa-apa lepas itu tidak makruh lagi. Baik, masalah dia kata tidur berjunub dan berwuduk, apakah hikmah di sebaliknya? Kata Imam Nawawi, adalah orang yang berjunub yang mau tidur dulu daripada mandi, telah dituntut syarak ia ambil wuduk. Maka hikmahnya itu telah bersalah-salahan ulama. Kata ashab kita, bermula hikmahnya itu ialah supaya ringan hadas, kerana bahawa mengangkat dia akan hadas daripada anggota wuduk. Supaya ringan sikit. Dia bersama dengan isteri dia, dia hadas besar. Hadas besar ni berat lah. Dia ambil ayat semayang dulu sebelum tidur, ringan sikit hadas besar dia. Begitu. Satu. Dan kata Abdullah Al-Mazari radhiyallahu anhu, telah bersalah-salahan ulama pada hikmahnya. Kata setengah ulama, supaya orang yang berjunub tidur dia atas salah satu daripada dua suci. Baguslah. Pasal apa? Pasal dia dah hadas besar, dia pergi angkat hadas kecil, jadi bersihlah sikit. Sucilah dia daripada hadas kecil, walaupun hadas besar masih ada. Begitu. Entahkan mati ia dalam tidurnya, mana nak beritahu, habis-habis itu dia pernah lagu mana kan mati fitur. Jadi sekurang-kurangnya dia mati dalam keadaan dia terangkat hadas kecil, walaupun hadas besar tak terangkat lagi. Begitu. Maka pada waktu memandikannya meratakan air jua. Bila mandi ni orang akan ratakan air mandi mayat dia. Begitu. Dan kata setengah ulama, bahkan barangkali boleh jadi rajin dan bangkit hati langsung mau mandi dengan sebab ambil wuduk. Nak bagi cantik lagi, lepas dia bersama dengan isteri dia, masuk pancung, pergi basuh bersih semua, ambil ayat semayang. Masa ambil ayat semayang tu, mandi terus kata. Itu lebih baik lagi. Pasal apa? Pasal malam tu dia tidur dalam keadaan bersih daripada hadas besar. Itu lebih baik. Mana nak tahu? Dah kena ayat, sejuk-sejuk dah, mandi juga dah senang. Itu lebih baik, dia kata.
Jadi kalau tak pergi basuh, tak ambil ayat semayang langsung, pakai tidur dengkuai gitu aja, yang tu karut. Jadi bila dah bangkit pergi pancong, macam kita lah. Kita ni lala ni kan. Tengah-tengah malam bangkit. Bangkit pergi pancong ni, bangkit nak pergi buang air. Dah pergi dah pancong, dah buang air, dah basuh, dah kena air sejuk apa dah, ambil lah air semayang. Sunat tahajud 2 rakaat, apa salahnya? Kan? Bangkit pergi ambil, pergi buang air tu boleh. Kena air apa sejuk, ketak-ketak, masuk selimut balik. Tak senang sungguh bila. Kan? Jadi dia kata alang-alang dah masuk pancong, dah basuh, dah sejuk, dah apa dah, ambil lah air semayang. Kan 2 rakaat ni sah aja, tak sampai 2 minit. Tak sampai 2 minit. Allahu Akbar, semayang tahajud 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur dia jadah terus. Kan? Tapi dia tak buat. Pasal apa? Pasal dia jadi lemah lagu mana tahu kita. Dia begitu. Baik, masalah tidur orang haid sunatkah berwuduk? Tadi cerita orang yang hadas besar kerana bersama suami isteri. Orang perempuan yang dalam keadaan haid, adakah dia haid, dia pun hadas besar juga. Adakah orang perempuan dalam keadaan haid nak tidur malam disunatkan berwuduk? Dia kata Imam Nawawi telah berkata Al-Mazari, dan telah berlaku perselisihan pada sunat wuduk ke atas orang yang haid sebelum tidur. Maka orang yang mengatakan supaya tidur dia atas salah satu daripada 2 suci, sunatkan baginya wuduk. Pendapat yang mengatakan ambil ayat semayang sebelum tidur bagi orang perempuan yang datang haid itu bagus. Pasal apa? Pasal dia angkat hadas kecil dia. Jadi dia suci daripada 2 hadas. Hadas besar tu ada lagi, tapi dia ambil ayat semayang, dia angkat hadas kecil. Tetap itu lebih baik bagi dia. Itu satu pendapat. Dia kata, dan kata Imam Nawawi dan adapun ashab kita mazhab Syafi'i, maka bahawasanya mereka itu muafaqahkan atas bahawasanya tidak sunat wuduk bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Dalam mazhab Syafi'i dia kata orang perempuan yang datang haid tidak disunatkan wuduk sebelum tidur. Kerana bahawasanya wuduk tiada memberi bekas pada hadas kedua-duanya. Karena dia memang berhadas lah. Selagi dia tak mandi wajib, selesai darah dia, maka selagi itu dia dalam keadaan berhadas. Maka jika sudah habis haidnya, maka jadilah dia seperti orang junub. Habis haid itu baru dia dianggap orang yang berjunub. Begitu. Itulah hukum orang-orang perempuan haid. Dia kata, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk tajuk bab ma jaa fi musafahatil junubi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan berjabat tangan dengan orang yang berjunub. Boleh tak boleh kita hidup salam dengan orang-orang yang berjunub? Yang kita kena tahu. Lepas ni dia ada lagi bab fil mar'ah tara fil manam mithla ma yara ar-rajul. Cerita orang perempuan pun mimpi macam mana laki-laki mimpi juga. Mimpi yang mengeluarkan mani. Kemudian dia main pula bab fil rajul yastadfi'u bil mar'ah ba'da al-ghusl. Cerita suami isteri depa ni berjunub. Depa bersama. Lepas tu laki pergi mandi dulu. Perempuan kata tak apalah, dia pagi esok baru nak mandi. Laki ni jenis kuat ibadat sikit, dia mandi dulu. Pasal apa? Dia kata saat ni tengah malam pun nak makik semayang sunat. Dia pergi mandi dulu. Lepas dia mandi apa, angkat hadas besar apa semua, main nak tidur, yastadfi'u bil mar'ah, hidup dekat bini pula nak tidur. Yang tu pun ada bincang dalam agama. Kan? Yang tu pun agama ada bincang. Bini tak mandi hadas besar lagi, dia pergi mandi dulu. Lepas dia mandi, main tidur, main duduk dekat pula bini. Sedangkan bini masih lagi berhadas besar. Apa pula cerita dia, apa hukum dia. Yang tu pun ada perbincangan. Kemudian dia cerita at-tayammum lil junub idza lam yajid al-ma. Ni pula cerita orang yang berhadas besar, air tak ada. Nak buat macam mana? Kan orang yang berhadas besar, air tak ada. Macam mana dia nak buat? Banyak tentang masalah ni jadi dalam masyarakat kita. Kalau kita tak belajar, kita nanti tak tahu. Kan? Kata orang perempuan, dia datang haid. Dalam pada datang haid tu, dia kena operation misalnya dia. Dia kena operation. Operation jantung ke apa ke, bypass ke apa ke. Kan? Jadi lepas operation, dia tak boleh mandi.
Tak boleh mandi. Tempat tu tak boleh kena air. Sedangkan lepas operasi sehari, 2 hari dia berhenti haid. Maknanya dia nak kena mandi. Dia nak kena sembahyang. Lah ni nak mandi tak boleh. Sebab doktor kata tak boleh kena air kawasan jantung bedah ni. Kan? Macam mana cerita? Dia nak sembahyang macam mana? Dalam keadaan dia nak angkat air besar tak boleh. Pasal luka dia tak boleh kena air. Apakah ganti kepada angkat air besar tu? Ni semua ada penjelasan dalam agama. Kan? Ada penjelasan dalam agama. Ada pun satu perempuan. Dia dalam keadaan haid. Naik motor, dum kata aksiden, patah tangan dua-dua belah. Dua-dua belah tangan kena simen. Lepas simen tangan dia 2 hari, berhenti haid. Haid dia habis. Dia nak mandi pun kawasan tu bersemen. Dia nak kena semayang. Semayang dah wajib dah ke dia. Macam mana pula nak selesai masalah dia ni? Benda ni jadi. Dalam masyarakat macam-macam 1001 benda jadi. Kalau kita tak tahu cara penyelesaian dia, maka kita jadi orang yang tak semayang. Kerana tak tahu kita jadi tak semayang. Saya ada satu doktor di Kuala Lumpur. Dia masuk Islam lah. Tapi lama lah. 7-8 tahun dah masuk Islam. Dr. Muhammad Nur Manokaran nama dia. Dia pakar ortopedik. Pakar tulang. Pakar ortopedik. Kerja di private hospital. Lepas semua orang bagus. Dia doktor pakar tulang. Jadi dialah yang duk jumpa dengan orang-orang patah tangan, patah kaki, simen apa semua. Dia hubungi saya baru ni, hantar surat main apa semua. Dia minta buat satu buku ringkas, dia kata. Buku ringkas yang berkaitan dengan bidang dia aja, dia kata. Minta tolong, dia kata, ustaz buat satu buku panduan ringkas bagi kes-kes orang yang kena simen ni. Cara dia nak mandi wajib, kalau sekiranya sebelum simen dia hadas besar, lepas tu dia kena semen macam mana. Kemudian cara dia nak ambil ayat semayang macam mana. Kemudian cara dia nak semayang macam mana. Dia kata buat ringkas aja. Dia kata buat. Dia kata bagi cara mudah faham. Bagi mai ke dia. Dia kata dia nak print. Dia nak buat buku. Dia nak bagi free dekat orang-orang sakit ni. Dia kata sebab dia tu tengok orang sakit ni tak semayang lah. Bukan sikit. Dia kata. Jadi tuan-tuan. Dia bukan orang Islam asal. Dia masuk Islam. Tapi dia punya kesedaran macam tu. Kita bila jumpa orang macam-macam ni segan, cukup segan. Kan? Dia baru masuk Islam tapi komitmen dia dengan Islam tu mengalahkan kita. Malu kita. Dia tanya macam mana cara dia kata tolong buat ringkas punya. Dia nak print, dia nak bagi free dekat orang-orang sakit ni supaya orang sakit semayang. Dia kata. Dia nak belanja duit dia, dia nak buat, dia nak bagi free supaya orang semayang. Itu yang matlamat dia, supaya orang semayang. Malam saya cerita di Masjid Perang Gaden kan, satu sahabat dia kerja bahagian radiologi hospital besar sini kan, Hindu juga. Operation bypass. Lepas operation antara sedang tak sedang, dia kata dia dengar satu suara main di telinga dia masa duduk dekat ICU ni, dekat cardiac punya ICU, jantung punya ICU. Dia terdengar satu suara bunyi, kata-kata dia, you have been given a second chance. Kamu diberi peluang kedua. Bypass ni tentang major operation. Bila lepas operation tu dia kata antara nak sedang tak sedang tu dengar suara dia kata, kamu dah diberi peluang kedua. Dia kata dia jaga juga celak mata nak tengok siapa cakap. Dia kata tengok tak ada siapa. Tapi dia kata kata-kata dia dengar ni betul-betul kesan dekat dia. Sampailah lepas dia pulih apa semua lagu ni, dia cerita dekat doktor pakar yang bedah dia ni apa yang dia lalui. Doktor pakar ni pula orang bagus kan. Kata kat dia, itu menunjukkan Tuhan kita, dia kata, bukan Tuhan kami, Tuhan kita, dia kata Allah, dia kata nak bagi hidayah ke kami. Dia dengar macam tu. Start. Dalam duduk di hospital tu lagi dia minta buku-buku apa dia duduk baca, buku masuk Islam.
Jumpa dia hospital minggu lepas. Dan doktor bedah jantung ni bawa dia main jumpa. Jumpa dia, muka tuan-tuan ni asal Hindu masuk Islam. Dia terpaksa berpisah dengan isteri dia lah ni. Isteri tak mau masuk Islam. Dia pun umur 46 tahun. Isteri tak mau masuk Islam. Isteri duduk dengan anak-anak, tak mau masuk Islam lagi. Tapi muka dia tenang. Saya tengok muka dia, ya Allah, muka yang mendapat hidayah Tuhan. Muka dia tu muka mendapat hidayah Tuhan. Tertib, lembut, orang cukup kita malu lah kat dia. Habis saya tanya dia macam mana isteri dengan anak-anak, ada tak kemungkinan dia masuk Islam? Dia jawab insya-Allah. Dia kata insya-Allah. Dia kata God willing, insya-Allah. Dia ada keyakinan, dia yakin dengan Tuhan. Dia kata Tuhan akan bagi hidayah. Sabang taklah, dia kata. Walaupun macam tu, dia kata sampai hari ni dia pergi rumah isteri dia, tengok keperluan apa, makan minum mereka, nafkah dia bagi semua, dia jaga elok, semua dia buat elok. Lah ni dia kata dia tak mau cakap banyak, dia nak tunjuk contoh baik kat mereka ni. Mudah-mudahan lah, dia kata kalau dia buat ni ikhlas, Tuhan tolonglah bagi petunjuk dekat isteri dengan anak-anak. Tuhan dia nak bagi hidayah ni. Hak tak Islam langsung, boleh jadi Islam, boleh jadi komited dengan Islam. Tapi kalau Tuhan tak bagi hidayah, ya Allah, Melayu lama dah untuk mengaku kata Islam, tak jadi apa Tuhan, tak jadi apa. Hari ni beza dia. Jadi kita ni bulan puasa nak naik kata, kita minta lah sepanjang bulan puasa ni buat seberapa banyak lah ruang yang ada kita isi dengan ibadah, kan? Daripada pagi bangkit, start dengan sembahyang sunat subuh 2 rakaat, sunat qabliyah subuh. Kita dah baca dah hadis dulu macam mana Nabi SAW satu hari nak sembahyang subuh, Bilal mai panggil Nabi di rumah. Dia nak mai panggil Nabi, nak beritahu masuk waktu subuh. Aisyah pula pergi duk buat tanya Bilal 2-3 perkara. Jadi Bilal pun duk cakap ni sampai terlewat, nampak dah nak cerah, dah nak subuh dah. Bilal bangkit pergi panggil Nabi. Panggil, Nabi tak keluar. Panggil 2 kali, Nabi tak keluar, baru Nabi keluar. Bilal kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata aku panggil kamu banyak kali ni, dia kata ni dah nak cerah dah, kita tak semayang subuh lagi. Dan aku ni bukan aku terlambat, tapi kerana Aisyah tanya aku, maka aku jadi terlambat. Nabi kata tak apa. Sebenarnya kamu panggil tadi aku dengar, cuma aku semayang qabliyah subuh 2 rakaat. Bilal kata dekat Nabi, tapi Rasulullah ni dah nak cerah dah ni. Nabi kata apa? Nabi kata walaupun cerah lebih pada ni, aku tetap akan semayang qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian Nabi kata apa? Barang siapa yang sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, maka sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Besar rupanya pahala sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Bulan puasa kita cerai. Kita bangkit bangkit sembahyang tahajud. Lepas sembahyang tahajud, sembahyang witir. Lepas sembahyang witir, tunggu siap depa perangat apa, kita makan som sunat akhir waktu. Habis makan som duduk start masuk waktu subuh, sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Lepas tu sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh nak tunggu cerah sikit tu baca Quran sikit. Habis tu pergi kerja. Kan? Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib semua buat begitu. Lepas Aisyah, jangan tinggal tarawih walau satu hari pun. Jangan tinggal. Tarawih ni bulan puasa aja ada. Bulan lain tak ada. Jangan tinggal walau sehari pun. Lepas sembahyang tarawih semua siap sah lera selesai, baca Quran sikit. Baca tidur. Saat ni bangkit, sembahyang tahajud 2 rakaat. Sembahyang witir, kemudian makan som. Macam tu. Kalau kita boleh buat macam tu tiap-tiap hari, sebulan bulan puasa, ada kebaikan Tuhan bagi kat kita. Ada kebaikan Tuhan bagi kat kita. Kan? Bagi orang yang ada ruang pula di tempat kerja, pagi. Lepas daripada matahari naik segala, sampailah sebelum masuk waktu lohar, dia ada ruang untuk sembahyang duha.
duha 2 rakaat kita buat. Kalau tak mengganggu kerja kita, sembahyang duha 2 rakaat. Kan Nabi SAW pernah beritahu dekat sahabat dia, Nabi kata, aku nak beritahu kat kamu 2 sembahyang yang kalau kamu jaga 2 sembahyang ni, kamu dapat kebaikan yang banyak. Yang pertama, sembahyang duha. Dan yang kedua, sembahyang witir tiap-tiap hari. Kamu buat yang ni, kamu dapat kebaikan yang banyak. Tuan-tuan, siapa tak mau benda baik? Kan, siapa tak mau benda baik? Bulan puasa ni peluanglah untuk kita tambah sikit lah ibadat yang kita dah buat selama, tambah sikit. Tidak-tidaknya mengaji kita ni membawa kita kepada lebih baik. Bukan mengaji kita ni membawa kita kepada lebih sombong dengan Tuhan. Nah, mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dan Allah jadikan kita orang yang betul-betul baik dengan melakukan kebaikan dalam bulan puasa hendak mai. Saya ambil kesempatan ni untuk mohon maaf kepada tuan-tuan sepanjang kuliah kita, sehinggalah kepada malam ni kalau ada apa-apa yang tidak menyenangkan tuan-tuan, itu adalah kerana kelemahan saya. Saya minta maaf dan mudah-mudahan Allah ampun dosa saya dan dosa-dosa semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.